insya-Allah. Okey. Sebelum tu Ustaz perkenalkan dulu apa nama tu, latar belakang kelas ataupun Ustaz dulu, kemudian sedikit latar belakang kelas, kemudian baru Ustaz pergi kepada sesi pada pagi ni lah. InsyaAllah tidak lama, mungkin dalam setengah jam atau 40 minit sahaja. Kerana sebelum ni ada tim Ustaz lah yang mesej yang bagi maklumat info kepada tuan-tuan perempuan dalam grup berkenaan dengan sedikit ilmu tentang Al-Quran, kemudian tentang sesi kita pada pagi inilah. Okey. Yang itu adalah sebagai pengenalan sahaja. Sebab tu untuk tuan-tuan perempuan yang berminat untuk masuk ke dalam, untuk join kelas kita, kita buat sesi taklimat supaya lebih mudah untuk tuan-tuan perempuan mendapat gambaran secara keseluruhan berkenaan dengan kelas yang tuan-tuan perempuan akan join nanti. Sama ada dari sudut silibus dia, apa yang tuan-tuan perempuan akan belajar, apakah teknik yang kita gunakan, apakah kaedah yang kita gunakan, bagaimanakah suasana kelas, lepas tu kemudian berapa yuran dia, berapa tempoh, berapa lama tempoh masa pengajian kita, semua tu akan Ustaz kongsikan dalam sesi pada pagi ini. Sebab tu tidak banyak Ustaz share dalam grup ataupun dalam secara WhatsApp lah, sebab banyak perkara yang berkaitan dengan teknikal, takut tak faham kan. Jadi lebih baik kita pergi kepada sisi taklimat baru lebih jelas kat situ. Okey, baik. Ustaz, nama Ustaz tadi Ustaz sebut Muhammad Aizat bin Muhammad Saleh. Saya guru Al-Quran di Al-Baghdadi Learning Center Bandar Baru Sentul ataupun kelas mengaji Kuala Lumpur, lebih kurang dalam 9 tahun. So di center kami ni sudah beroperasi lebih kurang dalam 9 ke 10 tahun lah di Bandar Baru Sentul. Kalau tuan-tuan perempuan duduk di area Bandar Baru Sentul, dia punya lemaknya ada UTC Sentul. UTC Sentul sebelah tu ada shop lot, ada 99, ada Speedmart, ada KK Mart, ada My News. Dia punya kelas dia dekat sebelah atas My News. Atas My News ada tingkat 1 ada pusat gymnasium, lepas tu atas ada kelas kami. Kalau ikutkan sebenarnya sesi taklimat ni kita buat secara bersemuka, tetapi memandangkan untuk lebih mudah untuk perempuan akses, jadi kita buat secara Zoom lah, supaya lebih mudah untuk perempuan. Mungkin minggu ni agak sibuk dengan urusan dan sebagainya, so boleh join secara Zoom insyaAllah. Tetapi insyaAllah kelas nanti kita akan buat secara bersemuka kerana kelas sudah boleh dilaksanakan, boleh dibuka. Cumanya dalam keadaan SOP yang kelas lah, maksudnya jarak dan sebagainya. Sebenarnya kelas kami dah buka sejak daripada bulan Oktober hari itu untuk kelas yang bersemuka, dan pelajar memang dah ramai yang datang. Jadi untuk kelas yang sesi baru ni insyaAllah kita akan buka pada bulan Disember ini, ataupun bergantung kepada penyertaan dahulu insyaAllah. Nanti saya akan tunjukkan kelas-kelas yang ada di center kami sebagai gambaran kepada tuan-tuan perempuan lah untuk mengikuti insyaAllah. Okey, itu gambaran secara umum lah berkenaan. Nanti tuan-tuan perempuan boleh tanya lagi, tak ada masalah. So ini sedikit atur cara ataupun sesi pada pagi ni. So, sebelum saya pergi kepada briefing tentang kelas, saya akan share sikit dengan keutamaan mempelajari Al-Quran, kemudian keistimewaan teknik Al-Baghdadi, kaedah yang kita gunakan dalam pembelajaran Quran kita, asas kita nanti insyaAllah. Kemudian saya tunjukkan sikit sesi kelas. Kemudian di ujung nanti saya akan ceritakan tentang detail tentang kelas dari sudut tempoh dia, silibus dan sebagainya. Kemudian kalau ada pertanyaan nak tanya boleh tanya, tak ada masalah. Ataupun tengah ustaz briefing ni, kalau ada nak tanya boleh terus tanya, terus angkat tangan lah, raise your hand. Okay.
Baik, Tania dan Syabas, terima kasih. Sebenarnya tuan puan, kalau tuan puan pernah dengar teknik Al-Baghdadi, tuan puan akan tahu bagaimana teknik ini membantu ramai sangat orang yang tidak pandai baca Al-Quran boleh baca Al-Quran. Center Ustaz sendiri uh, sudah lebih ratusan lah yang telah khatam Al-Quran, alhamdulillah. Hasil daripada teknik, kemudian usaha yang bersungguh-sungguh, termasuk guru dan pelajar lah. Sekala guru saja bersungguh-sungguh, pelajar tak bersungguh-sungguh, tak jadi juga. Ataupun pelajar sungguh-sungguh, guru tak sungguh pun tak jadi juga. So dia kena ada orang kata holistik dari sudut pembelajaran tu, pendidikan tu sudah akan berjaya insya-Allah. Okey. Baik, saya nak pergi terus kepada keutamaan mempelajari Al-Quran. Yang ni kalau Ustaz tak cerita pun kita tahu kenapa kita penting ni Al-Quran ni dalam hidup kita. Terutamanya kita belajar membaca. Jadi cerita kita pasal belajar membaca, bukan belajar memahami tafsir semua dan sebagainya, itu pada bahagian yang lain lah. Tapi Ustaz pergi kepada kenapa pentingnya kita belajar Al-Quran. So Ustaz simpulkan ada 4 sebab kenapa kita perlu belajar Al-Quran. Sebenarnya sangat banyak, tapi 4 ni yang paling penting dalam hidup kita, terutamanya dalam urusan ibadah kita. Okey, yang pertama, kenapa kita belajar Quran? Pertama, supaya kita tahu sebutan dan membezakan huruf-huruf Al-Quran. Ini sangat penting. Tujuan kita belajar Al-Quran sebab apa? Sebab pertama kita tahu nak sebut setiap huruf, kerana dalam Al-Quran dia punya huruf-huruf yang tertentu. Okey, kalau Ustaz secara umum dalam Quran ada huruf yang kalau kita tak belajar pun sebut huruf tu kita tahu sebut. Contohnya huruf-huruf yang ada kaitan yang boleh kita sebut dalam bahasa Melayu. Contohlah huruf sin. Huruf sin baris atas bunyi dia sa. Jadi kita boleh tukar kepada SA. Gitu. SA sa. So tak ada masalah lah, tuan-tuan puan tahulah benda tu. Pasal kita belajar dalam bahasa Malaysia kan, dalam bahasa Melayu. Okey, tapi tu tak ada masalah. Mungkin kita boleh sebut sin, jim, ja. Kita sebut huruf j, ja. Kan? Tetapi ada huruf dalam Al-Quran ni kita nak tak nak memang kena belajar. Iaitu dari sudut makhraj, cara nak sebut tu. Makhraj ni tempat dia keluar tu. Contohnya huruf dad. Macam nak sebut huruf dad ni? Sebab kalau nak dia tulis dari sudut bahasa Melayu, bahasa Malaysia tak boleh. Nak sebut D-H-A-D. Tak boleh, tu dad jadi. Contoh macam ni kan. Dalam buku saya nampak macam ni. Dad. Ini tak boleh. Dan kadang DHOD dot dia tidak menepati bagaimana sebutan yang sebenar. Ini berdasarkan apa yang kita rasa betul, tetapi sebenarnya sebutan dia memang kita kena pergi belajar. Bot, ini sikitlah, nanti dalam kelas kita belajar. Keluar, cara nak sebut dia, sisi kiri dan kanan kita punya lidah naik ke langit, gigi geraham sebelah atas, kemudian kita tutup dia punya depannya. Bo, walau bo. Nampak? So yang tu kena belajar. Dia tidak boleh kita tulis, lepas tu orang boleh sebut simple-simple begitu je. Tidak. So kena belajar. Sebab tu pentingnya kita belajar. Sebab kita nak tahu sebut tu. Nak tahu sebut. Terutamanya huruf-huruf yang tidak ada dalam sebutan kita yang seharian. Board. Itu huruf ha. Habadas. Orang kata habadas. Gitu kan. Ha tu dia ada 2 ha. Ha pedas dengan ha bulat. Kita biasa sebut ha. Ini ha pedas. Macam mana kita nak dapatkan bunyi ha yang nipis tu, yang lembut bunyi itu. Itu pun kena belajar makhraj. Cara sebut. Huruf tha. Ini 3 titik. Tha. So kena keluarkan lidah.
Keluarkan lidah sikit di antara dua gigi atas dan bawah gigi gunting. Yang ini pun juga kita kena belajar. Kita tidak boleh simple-simple sebut. Kalau kita tulis THA, jadi lain bunyi dia. Okey, so jadi lain dia punya bunyi. Okey. Jadi yang tu penting kita tahu sebutan. Okey, itu yang pertama, tahu. Yang kedua, tuan-tuan, bukan sekadar tahu sahaja, tetapi kita kena tahu untuk bezakan. Apa maksud beza, saya kata beza tu? Sebab ada huruf-huruf yang dia punya sebutan lebih kurang. Contohnya huruf sin dengan huruf sod. Huruf sin dengan huruf sod. Sin dari bawah, si. Sod dari bawah, si. Apa beza dia di antara dua ni? Bunyi macam sama ya. Contoh dalam surah Al-Fatihah, dalam ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat. Si. Kalau kita baca ihdinas sirat, huruf sin. So sin dengan sod ni beza dia adalah sin dia bunyi dia nipis. Nipis saja. Sod bunyi dia tebal. So, si, su, sin, sa, si, su. Dia ada beza bunyi. Saya kata kita belajar ni supaya nak beza. Sebab kalau kita tak boleh beza, automatik kita akan baca, kita akan sama ada biasanya sod akan bunyi sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat, si. Sedangkan ihdinas sirat, si, tebal. Nak sebut si tu kena belajar. Tak ada jawapan. Si, kena belajar. Jadi sebab tu penting, pertama tadi kita tahu sebut, yang kedua kita boleh bezakan. Kita boleh bezakan. Sebab masalahnya dalam Al-Quran, bukan dalam Al-Quran saja, sebenarnya dalam kaedah bahasa Arab ni, apabila kita tukar huruf, tukar terus makna dia. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Contohnya, untuk sebut contoh ni, contoh satu sebut. Ada kalimah qalbun. Kalimah qalbun. Okey, qalbun. Okey, qalbun dengan satu lagi kalimah kalbun. Kalbun. Okey, kalbun. Qalbun dengan kalbun. Apa yang beza dia? Beza dia ada kat depan ni satu huruf qaf, satu lagi huruf kaf. Yang ni huruf qaf, yang ni huruf kaf. Qalbun dengan kalbun. Ini pun adalah dua huruf yang lebih kurang sebutannya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan nak tahu apa beza makna dia. Ni saya nak tunjuk ni. Beza huruf depan je. Huruf tengah dia nombor 2, lam sama, ba pun sama. Dia punya tanda baris pun sama, lam pun sama, ba lam mati, ba pun mati. Ba pun ba tanwin, sama je atas bawah. Tapi tuan-tuan nak tahu apa beza dia? Okey, qalbun maksudnya hati. Ni qalbun. Kalbun maksudnya anjing. Nampak. Sebab tu saya kata tadi, tukar huruf, tukar makna. Ini bahasa Arab. Apatah lagi dalam Al-Quran. Ini dia punya risiko dia. Ini dia punya bahaya dia ni. Kalau seorang perempuan salah sebut tadi tu, kan? Kita tukar huruf, maka tukarlah makna dia, tuan perempuan. Sin tukar sod. Qaf tukar kaf. Okey, jadi ihdinas siratal mustaqim. Asal tu sod kita baca sin. Agak-agak tukar tak makna dia? Of course lah tukar. Dan lebih-lebih lagi tu berlaku dekat surah Al-Fatihah tu. Surah Al-Fatihah ni, la solata, Nabi kata, liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak dikira solat, tidak dikira solat, tak sah solat kalau kita tak baca Fatihah. Termasuk tak baca Fatihah tu, kita salah baca surah, salah baca huruf-huruf baris sebutan dalam surah Al-Fatihah. Nampak. Cerita sikit je lah. Ini dia punya. Sebab tu,
pentingnya kita tahu sebut, dan kedua kita membezakan. Banyak lagi tuan-tuan huruf yang dekat-dekat, sod, sin, ha, ain dengan hamzah, qaf dengan kaf, banyak beberapa lagi. Jadi yang ni tujuan kita baca Quran ni, kita nak tahu yang ni lah. Kita nak supaya ya Allah kita sebut ni, kita sebut dengan betul, bukan kita sebut dengan cara kita kita rasa dia bunyi macam ni kot. Okey. Tuan-tuan, seterusnya bisa ceritalah. Lepas tu selalu kata terutama dalam surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, ini ada usaha ada buat program. Saya ada program namanya Jom Lulus Al-Fatihah. Kita bedah dalam surah Al-Fatihah ni ada 27 kesalahan yang biasa berlaku dalam surah Al-Fatihah. 27 kesalahan yang biasa. Biasa maksudnya kalau ustaz dengar dia bacaan surah Fatihah dia, saya dengar surah Fatihah dia punya kalau tasmik ni kita dengar bacaan dia, semak. 27 kesalahan ni mesti ada salah satu mesti ada dekat dalam 27 ni. Itu dia punya kesalahan tu yang biasa. Ni kita buat sesi lain lah, kalau kita nak belajar nanti kita buat sesi lain insya-Allah. Biasanya sebelum kelas kita buat supaya kita boleh perbaiki surah Al-Fatihah kita. 27 so kadang-kadang kita tak sedar. Sebab apa kita tak sedar? Sebab kita tak pernah menyemak bacaan kita dengan guru ataupun orang yang mahir. So bila kita tak pernah menyemak, kita rasa bacaan kita betul. Kita rasa, tapi sebenarnya mungkin tak betul. Okay. So jadi hati-hati kat situ lah. Okey, seterusnya yang kedua, tahu nak berhenti ataupun wakaf bila baca Al-Quran. Ini penting juga bila kita baca Al-Quran, terutamanya dalam surah-surah yang panjang sikit ayat dia. So kita nak kena berhenti sebab kadang-kadang nafas kita tak cukup. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tu kan panjang. Nak berhenti kat mana? Boleh tak berhenti kat tengah ni? Ada rasa suka-suka nak berhenti, kita berhenti ke boleh ke macam tu? Tak boleh. Kalau kita berhenti, ikut suka kita, dekat situ akan menyebabkan kita menyebabkan makna ni pun berubah. Makna berubah pun boleh menyebabkan salah dari sudut maksud dalam ayat tu. Okey. So itu tujuan kita baca Quran supaya kita tahu berhenti ataupun sebagai wakaf. Nak wakaf dekat mana? Dekat tengah-tengah ke? Bila dah wakaf, contoh kita ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, berhenti situ. Ustaz nak terus ke depan ke ataupun saya nak ambil sikit daripada belakang ni? Itu pun kena belajar. Tak boleh kita ambil sikit lah belakang ni. Kenapa? Kita dengar orang baca macam tu, kita pun ambil. Tidak boleh begitu. So dia mesti ada ilmu. Kenapa kita mula kat situ? Itu penting kan? So tahu nak berhenti apabila kita berhenti. Ini pun sebab tu dalam antara sebab kita belajar tajwid tu, tajwid ni maksudnya apa? At-tajwid maksudnya kita belajar tajwid belajar Quran ni, tajwidul huruf, membuat elokkan sebutan huruf kita, mencantikkan sebutan huruf kita, tahu makhraj sebut dalam bacaan Quran kita. Wa ma'rifatul wukuf, ini disebut oleh Sayyidina Ali. Dan tahu dekat mana nak berhenti, itu penting. Tahu dekat mana nak berhenti sebab dia memberi kesan kepada makna dalam kita punya bacaan. Okey, yang ketiga, baca Al-Quran dengan ilmu. Ini penting, baca Al-Quran dengan ilmu. Baca Al-Quran dengan ilmu. Ramai daripada kita yang baca Al-Quran tidak dengan ilmu. Maksudnya macam ni. Okey. Kalau Ustaz tanya kan, tuan-tuan dan puan, contoh kita baca surah Al-Fatihah ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, betul tak? Okey, kalau tanya saya dengar. Ihdinas siratal mustaqim ni, boleh tak Ustaz dengar tuan-tuan dan puan baca? Ihdinas siratal mustaqim, ikut Ustaz, boleh tak? Boleh dengar tak suara Ustaz? Dengar Ustaz, dengar. Dengar. Okey. Dengar Ustaz. Cuba Ustaz dengar bacaan nombor 6 ni. Ihdinas siratal mustaqim. Sama-sama. Sila. 1, 2, mula. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, bagus. Salah.
Ini Saya baca, ayat saya baca. Kini ayat selalu kita baca kan hari-hari. Baik, Ustaz tanya, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Yang depan ni, ihdina ni, kan kalimah ihdina, tak ada baris bawah ihdina, betul tak? Mana ada baris bawah kan? Tapi kenapa kita baca baris bawah? Ini. Kalau saya tanyalah tuan-tuan, kenapa kalimah ihdina ni dia tak ada baris bawah, tapi tuan-tuan baca baris bawah? Kenapa? Ini nak pergi kepada persoalan tadi tu. Baca Al-Quran dengan ilmu. Jadi bila begitu, kebanyakan dia akan cakap apa nama tu, dulu baca macam tu, so ikutlah kan. Baca baris bawah, saya pun bacalah Ustaz. Saya belajar dulu baris bawah, baca bawah. Okay. Tapi sebenarnya kenapa kita baca baris bawah? Jadi kalau kita cakap Ustaz, saya baca baris bawah ni sebab sebelum ni memang saya apa nama tu, ikut-ikut je lah, kan? Okay, sebab saya ikut-ikut. Jadi itu tak betul. Itu baca Al-Quran bukan dengan ilmu. So sebab kita ikut. Tapi sebenarnya kenapa? Tapi ada dia punya sebab dia sebenarnya. Kalau kita belajar, sebab tu pentingnya kita belajar. Baris bawah kat sini adalah kerana dalam kaedah kalau kita nak mulakan dengan yang depan ni, namanya hamzah wasal ni. Ada alif, lepas tu ada kepala, ada tanda kat atas, namanya hamzah wasal. Kalau kita nak mula dengan hamzah wasal, so kita kena tengok huruf yang ketiga dia. So huruf ketiga dia huruf dal. 1, 2, 3. Huruf 3 huruf dal, dal baris bawah, so kita letak baris bawah. Itu kaedah. Itu kata ilmu. Ni kaedah dia. Jadi kaedah ini yang dinamakan kaedah bila kita nak mulakan bacaan di awal kalimah. Jadi kena belajar kaedah tu baru kita tahu. Saya pakai ni, mudah sikit. Okey, boleh itu Ustaz tak nak ceritalah sebenarnya dia punya cara nak baca dan sebagainya. Tapi Ustaz nak beritahu yang bahawasanya kita kena belajar Al-Quran, kita kena baca Quran dengan ilmu supaya kita boleh baca dengan betul. Bukan baca sebab kita ikut orang sahaja. Baca Quran tu, baca Quran sebab kita ada ilmu. Bukan. Nanti kalau akan datang, kalau tuan-tuan jumpa lagi ayat yang sama, takkan nak baca baris bawah semua. So kena ada ilmu macam mana kita nak baca kan. Okey, baik. Selesai situ. Start cerita panjang-panjang lah. So kita faham lah kat situ bahawa memang kita kena belajar. Dan yang keempat, supaya kita nak upgrade bacaan Al-Quran kita. Ini penting, upgrade. Kenapa? Sebab selepas kalau kita baca Al-Quran dengan ilmu, kalau kita ada ilmu, maknanya kita tahu sebut makhraj dengan betul, kita tahu cara nak wakaf dengan betul, kita tahu cara nak mulakan bacaan macam tadi kan, yang saya tanya tadi. So kita bolehlah upgrade bacaan Quran kita. Sebab kebanyakan orang yang tidak baca Al-Quran, takut nak baca Al-Quran sebab takut dia salah baca. Itu kebanyakannya, takut salah baca. Bila takut salah baca ni, itu yang tak baca Quran tu. Bukan tak nak baca Quran Ustaz, tapi takut salah baca. Takut salah baca. Jadi apa nama tu, dia tak baca lah sebab elok tak baca. Kalau baca ni Ustaz, ada Ustaz kata berdosa pula kalau salah. Ada cakap dosa salah. Okey. Jadi apa nama tu, penting kita tahu, kita ada ilmu. Kemudian barulah kita baca Al-Quran dengan betul dan kita upgrade. So kita ada ilmu, kita nak upgrade tu mudah. So bukan sekadar kita baca surah-surah yang pendek je, tapi kita baca surah-surah yang panjang, Al-Baqarah, Ali Imran dan sebagainya. Gitu So memudahkan kita untuk upgrade bacaan
Al-Quran kita, insya-Allah. Okey, selesai kat situ. Okey, baik. Seterusnya, nak pergi kepada okey, ini sebagai motivasi kepada tuan-tuan perempuan lah. Okey, ganjaran ataupun pahala orang yang membaca Al-Quran. Apakah pahala yang tuan-tuan perempuan akan dapat, ganjaran tuan-tuan perempuan akan dapat sekiranya tuan-tuan perempuan membaca Al-Quran. Okey. Baik, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang baca Al-Quran, satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu hasanah. Hasanah ni adalah kebaikan. Okey, hasanah. Dan hasanah itu digandakan pula dengan 10 kali ganda. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Rasulullah kata orang yang baca Al-Quran dibaca alif lam mim sahaja. Dekat situ dia dapat berapa pahala? Kita tengok. Alif satu, lam satu, mim satu. Kemudian Allah kata, Rasulullah kata hasanah tu digandakan dengan 10 kali ganda. Maknanya alif 10, lam 10, mim pun 10. Jadi 10 kali 3 jadi 30. Tuan-tuan perempuan, kalau tuan-tuan baca alif lam mim, 30 pahala tuan-tuan dapat. Murahnya apa kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Siapa baca satu huruf dapat satu. Bukan pahala saja tuan-tuan, sebenarnya Allah kata, Rasulullah kata hasanah. Hasanahnya apa? Hasanahnya kebaikan. Kebaikannya apa? Apa sahaja kebaikan. Contohnya kebaikan ni kadang-kadang rezeki, kadang-kadang kebahagiaan, keluarga yang bahagia, keluarga yang ni keluarga yang diberkati, tetapi perempuan dipermudahkan urusan, rezeki tak pernah putus, ada masalah tapi ada dia orang bantu. Itu semua kebaikan daripada kita membaca Al-Quran. Kebaikan daripada kita membaca Al-Quran. Okey, orang baca Quran ni banyak kebaikan dia dapat. Sebab Allah kata, Rasulullah kata dia bagi hasanah. Hasanah apa saja kebaikan. Kadang-kadang ketenangan. Ketenangan itu juga kebaikan. Ketenangan, kita rasa tenteram dalam hidup kita. Diberi kesihatan, itu juga kebaikan. Kesihatan. Kesihatan itu juga adalah kebaikan. Dan kenapa alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah ada sahabat alhamdulillah Ustaz, saya alhamdulillah setakat ni belum pernah lagi dijangkiti dengan COVID, alhamdulillah Ustaz. Itu bukan untuk dibanggakan, tetapi itu satu kebaikan yang Allah bagi kepada kita, hasanah. Kan? Allah jauhkan kita daripada penyakit tu. Tapi itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau baca Quran lagi banyak kita dapat hasanah tu, insya-Allah. Baik. Jadi nak kita buat comparison. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim ataupun sebagai basmalah, berapa banyak pahala kita dapat? Itu kan? Berapakah huruf yang terdapat dalam Bismillahirrahmanirrahim? Ada 19. Kalau kita kira Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Okey. So berapa kali bacaan basmalah? Bismillah yang wajib kita baca sehari semalam 17, iaitu dalam solat. 17 kali. Mari kita tengok. Rasulullah kata tadi, satu huruf satu pahala kali dengan 10. Jadi 19 huruf dalam bismillah kali dengan 10, 190. 190 kali 17 kali sehari yang wajib kita baca dalam solat ada 3230. Bayangkan kalau sebulan 3230 kali dengan 30 hari. So setiap bulan pahala yang kita dapat hanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim 96,900 pahala kita akan dapat sebulan. Itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Belum surah Fatihah lagi. Surah Fatihah kan wajib baca. Surah Fatihah ada 139. 139 huruf dalam surah Al-Fatihah. 139. Surah perempuan kali dengan
10 kebaikan dia. So berapa dapat? 1, 3, 9, 0. Ini tuan-tuan akan dapat. Sekali baca. Cuba kalikan pula dengan 17 kali sehari yang wajib kita baca. 17 kali. Berapa dapat? 1390 kali 17. 23,630. Ini pahala yang kita dapat setiap hari yang apabila kita solat, kita baca surah Al-Fatihah. Okey, cuba bayangkan pula kalau kita kalikan pula dengan 30 hari. Ini sebulan. Sebulan. Apa? Saya ada kalkulator sini. Sekali dengan 30. 700 8,900 sebulan yang kita dapat. Kita baca surah Al-Fatihah dalam solat. Ini tuan-tuan puan. Siapa Ustaz suka kira sebulan ni sebab Ustaz suka compare dengan gaji kita. Kalau gaji kita 708,900 sebulan, tuan perempuan nak buat apa? Tak payah beritahu saya tahu nak perempuan nak buat apa. Tak payah 708,000 tuan perempuan. 96,000 pun gaji kita sebulan. Ya Allah, banyak sangat. Inilah gaji kita dalam bentuk pahala yang tuan perempuan dapat. Dia tak dapat sekarang lah, tapi dia akan dapat dekat akhirat nanti tuan perempuan. Tuan perempuan baca solat, solat saja. Kekalkan solat kita istiqamah, solat fardu saja, tak masuk solat sunat lagi ni. Solat sunat tambah lagi, fardu saja. Inilah tuan perempuan akan dapat setiap bulan ataupun setiap hari. InsyaAllah. Sebab tu kemurahan Allah SWT nak beri kepada hamba dia. Lepas tu lagi banyak kita baca, ini bukan pahala sahaja macam saya kata tadi. Dia adalah kebaikan. Kebaikan yang hasanah. Apa sahaja kebaikan, kesihatan. Sebab tu tuan-tuan nak sihat baca Quran, nak bahagia baca Quran, nak baca Quran. Tapi kalau saya kata baca Quran saja, Ustaz saya contoh na'udzubillah, Ustaz saya kena COVID Ustaz. Tak pergi hospital ke, tak pergi kuarantin ke, kita baca Quran je? Tidak, pergilah semua tu. Tapi dengan Al-Quran tu insya-Allah boleh membantu. Sebab Allah kata ada kebaikan hasanah kat situ yang Allah SWT akan bagi kepada kita. Okay, boleh insya-Allah. Itu baik. Moga-moga menjadi motivasi kepada kita untuk baca Al-Quran. Okey. Seterusnya Rasulullah kata khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi orang terbaik. Bukan dapat hasanah kebaikannya, tapi jadi orang yang bagus, jadi orang terbaik. Khairun nas, khairukum. Sebaik kamu orang yang belajar Al-Quran, belajar dan mengajar. Ustaz yang mengajar pun terbaik. Pelajar yang belajar pun adalah yang terbaik. Rasulullah kata janji tu. So rugilah kalau kita tak belajar kan. Okey. Baik, alhamdulillah selesai. Okey, baik, ada soalan tak nak tanya Ustaz berkenaan dengan apa yang Ustaz share tadi? Kalau tak ada, kita terus pergi ke Ismail Tiani Al-Baghdadi. Okey, ini kaedah yang kita akan gunakan dalam pembelajaran kelas kita. Cuma ni Ustaz pergi secara ringkas sajalah, iaitu Ustaz nak pergi pada sini ya. Okey. Mudahnya belajar Al-Quran. Okey. Ramai orang yang rasa takut nak belajar Al-Quran sebenarnya sebab susah. Banyaklah faktor di antara ini susah. Jadi saya akan explain secara ringkas bagaimana teknik Al-Baghdadi ini boleh membantu tuan-tuan belajar Al-Quran dengan baik. InsyaAllah akan bantu tuan-tuan untuk khatam Al-Quran insyaAllah. Okey. Dalam kaedah Al-Baghdadi kita tekankan kita nak ubah tuan-tuan daripada kita belajar Al-Quran dulu secara mengeja kepada terus kepada membaca. Mengeja terus kepada membaca. Apa maksud mengeja Ustaz begini. Dulu kita baca Al-Quran, mukaddam kan. Bukan Ustaz katakan belajar dulu tak betul tak.
Dulu tak bagus tidak. Ustaz cuba buat perbezaan saja. Okey. Dulu kita belajar mengeja. Contohnya kalau saya kata Bismillah. Kita ambil Bismi. Ba baris bawah, sin mati. Okey. Bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. So kalau dulu kita nak belajar ni, kita ba baris bawah, bi, sin mati, ba baris bawah, bi, sin mati, bis, mi baris bawah, mi, bismi. Itu eja. Betul tak? Itu mengeja. Tapi dalam teknik abang tadi, kita nak cuba ubah kaedah pembelajaran daripada tuan bapa mengeja kepada terus membaca. Iaitu bila tuan tengok ba baris bawah terus sebut bi, sin mati bis, mi baris bawah mi, bismi, terus bunyi, tak perlu mengeja dah. Itu yang kita nak tekankan. So daripada mengeja, bagi terus kepada membaca. Okey. Hujah dia, dalil dia apa? Logik dia apa? Banyak perkara yang kita belajar, yang kita tahu, kadang-kadang bukan dengan mengeja saja, bukan dengan semata-mata mengeja, tapi terus baca. Terus kita sebutkan benda tu. Contohnya pada anak kita kan, anak kita ajar dia sebut, contoh panggil nama kita mama, baba kan, mama, baba. Kan? Nama dia ya contoh kan. Adakah kita ajar dia dengan mengeja? Ma, mama. Tidak ajar, tapi kita terus sebut mama. Nanti dia pun ikut mama, baba kan. So itu dia punya psikologi dia, pendidikan dia. Sama juga, kalau kita bolehkah kita belajar terus membaca? Boleh, baca terus, sebut terus, boleh. Tak perlu mengeja. Jadi dalam terapi mengeja itu salah satu daripada pembelajaran jugalah. Tapi kita nak ubah daripada mengeja terus membaca. Okey. Maknanya kalau dia nampak ada hamzah baris atas, terus bunyi dia a, dia tak ada hamzah baris atas, tak ada eja dah. Terus bunyi macam tu terus. Okey. Boleh ya? Membaca terus. Okey. Okay, jadi bila nak membaca, dia kena kita ulang banyak kali baru kena kita ingat. Contohnya ba baris atas ba. So nak kena ingat bahawa bentuk ba baris atas tu bunyi dia ba. Jadi nak kena ingat, dia kena buat ulangan. Dia kena mengulang. Okey. Dalam kaedah pendidikan, pengulangan mesti, kalau nak ingat, mesti lebih daripada 21 kali. Satu kali, so kita boleh ingat benda tu. Ini dia punya kaedah lah, 21 kali. So, ba, kita ulang ba banyak kali, so kita akan, ingat. Okey, itu dia punya kaedah dia. So, kita mengulang kan, ulang banyak kali. Okay, ini kalau dalam kelas saya akan buat test ni. Ada siapa yang boleh baca ni? Mengikut kajian Cambridge University, siapa pun boleh membacanya walaupun hurufnya berterabur. Kerana otak kita tidak mengeja satu huruf satu persatu, tetapi membaca perkataan secara menyeluruh asalkan huruf pertama juga yang terakhir berada di tempatnya. So, saya tahu mesti sekarang semua tengah baca ni. Kan? Boleh tak baca? Boleh. Kita tak baca. Ada siapa yang boleh bercini mengikut kajian Cambridge University. Tak ada macam tu. Orang akan baca, boleh baca satu. Sebab kita melihat secara holistik, secara keseluruhan kalimah tu. Lepas kita boleh detect ini dia punya kalimah dia punya bacaan dia. Itu otak kita punya kelebihan lah. Okay. Baik. Jadi dalam tadi yang kita tumpuan kepada 6 kemahiran asas membaca Al-Quran, 2 buah buku yang padat. So dalam kelas kita hanya guna 2 buah buku sahaja, iaitu buku asas coklat dengan buku tajwid yang Ustaz tunjuk. Okey, so apa kemahiran yang Ustaz akan ajar dalam Al-Quran dalam kelas nanti ialah pertama kenal 29 huruf alif sampai ya, yang kedua kenal tanda baris atas bawah depan, tanwin 2 atas 2 bawah 2 depan, mat ni panjang.
Sasisu. Sasisu. Sukun bacaannya mati dan sabdu bacaannya berganda. So 6 kemahiran ni kalau perempuan boleh kuasai, insya-Allah kita boleh baca Al-Quran. So dan kita ajar dalam kelas kita nanti. So kita ada 2 buah buku saja. So buku asas color coklat, buku tajwid color hijau. Belajar asas kemudian baru pindah pada. Ini saya akan ceritalah dalam silibus nanti. Okey. So ini antara gambaran dalam kelas kita. Okey. Buku kita lah. Dan yang paling menarik sekali kita ada alat ketuk. Alat ketuk ni itulah kalau di center, kalau kita buat kelas di center, kalau kita buat sesi taklimat di center, tuan-tuan akan boleh mengetuk. Apa fungsi alat ketuk ni? Membantu tuan-puan membaca Al-Quran dan kita akan belajar dengan seronok. Kita akan belajar dengan seronok. Sangat seronok kalau tuan-puan gunakan alat ketuk ni dalam pembelajaran. Okey, kekal perhatian, rasa tarik minat dan rasa ingin tahu. So, kena pegang alat ketuk tu baru tuan-puan akan dapat keseronokan. InsyaAllah nanti sebelum kelas nanti kita akan masa kelas lah kita akan ajar cara ketuk tu kalau tuan masuk kelas itu insyaAllah. Okey. Baik, pada 3 ketukan ni dalam kelas nantilah kita buat insyaAllah. Penutup dan perkongsian kejayaan, ni saya nak share terus kepada kelas-kelas yang Ustaz telah laksanakan. Ini antara pelajar-pelajar kami yang telah berjaya, alhamdulillah, sejak pada tahun 2016 lagi, dan dah khatam pun ada. So saya tunjukkan ada Ujibal 18-19 antara pelajar-pelajar kami yang telah khatam Al-Quran. Ini boleh main tak? Boleh. Okey, saya tunjuk gambar-gambar kelas kami di center. Ini antara gambaran dalam kelas. So sebenarnya proses pembelajaran kelas kami ialah belajar secara berkumpulan. Sebab kita punya alat ketuk kita tu. So dia bantu kita belajar dengan sangat menarik. Sebab tu kelas kita memang ramai secara berkumpulan, tapi kita asingkan lagi perempuan. Cumanya untuk intake yang akan datang ni, kerana kita ke SOP, so kita jarakkanlah kita punya kelas kita. Ini kelas kami, alhamdulillah. Memang sekali kelas memang agak ramai lah dia punya penyertaannya, alhamdulillah. Ini antara pelajar kalau pegang sijil tu antara yang telah berjaya dapat sijil, alhamdulillah. Ini lagi yang telah khatam Al-Quran. Okey, kemudian dia kata okey. So ini antara aktiviti kalau kita dah khatam Al-Quran, alhamdulillah kami akan berikan sijil kepada tuan-tuan perempuan insya-Allah. Okey. Okey, so ini kelas kanak-kanak kita insya-Allah. Kelas kanak-kanak kita akan buka pada tahun hadapan insya-Allah. Okey, baik. So nak tunjuk terus kepada sistem pembelajaran kelas dewasa. Untuk intake yang akan datang ini, kita akan buka sesi kelas dewasa. Okey, ini dia punya silibus dia ataupun dia punya timeline dia. Iaitu tuan-puan kita akan mula dengan belajar kelas asas iaitu tamhid, kelas buku yang warna coklat ni. Okey, buku tamhid ni kita akan belajar apa? Saya akan didedahkan dengan asas-asas untuk membaca Al-Quran iaitu mengenali huruf dan cara sebutannya. So buku coklat ni kita akan belajar daripada basic iaitu kenal huruf daripada alif sampai ya, kemudian bacaan panjang, bacaan pendek, tanwin, sukun, sabdu. So kita akan belajar semua tu. Yang mana habis pada kelas ni kita boleh baca Al-Quran dengan satu persatu, perlahan-lahan. Okay, kemudian habis tu kita akan pergi kepada kelas tajwid. Kelas tajwid ni kita belajar ilmu tajwid. Iaitu contohnya dengung, hukum izhar, idgham, mad panjang macam mana kan, waqaf dan sebagainya. So, kita akan belajar dalam kelas tajwid. So tempoh 2 buah buku ni kita habiskan adalah selama 6 bulan. Okey. Habis je kelas asas tu tahmid tajwid, baru kita pergi pada kelas talaki. Talaki ni kita baca Al-Quran daripada
Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai surah An-Nas. So boleh baca perlahan-lahan dengan guru. So ini kaedah talaqi ni sama juga kita belajar baca ramai-ramai, maknanya guru baca belajar ikut, guru baca belajar ikut gitu. Tapi kita akan baca sampai khatam. Dalam tu kita akan belajar tajwid lagi, kita akan ulang kaji tajwid yang kita telah belajar lah. Gitu. Okey. Jadual pembelajaran. So ini jadual pembelajaran. Setiap sesi kelas kita punya apa yang kita belajar. Sebab kita nak buat susunan kelas kita ni seperti ala-ala universiti sikitlah ataupun sekolah kan. Maksudnya tuan-tuan tahu apa yang tuan akan belajar pada minggu tersebut. Maksudnya tidaklah belajar Quran tak tahu bila nak habis kan. Bila nak habis tak tahu, ikut ustaz lah, ustaz habis kita habis, tidak. So kita punya sesi and then ada pelajaran yang kita belajar tu mengikut minggu-minggu dia dan habis tamat tempoh 6 bulan. Begitu. Okey. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah kalau tuan-tuan perempuan miss kelas yang, contoh miss kelas yang keempat kat sini kan, kelas asas. Pelajaran ketiga. So tuan-tuan notekan pelajaran ketiga, nanti kalau tuan-tuan perempuan miss, bagi tahu kepada pihak pengurusan supaya kita boleh sediakan kelas ganti. Tak tuan-tuan masuk ke kelas yang belajar pelajaran yang ketiga. Jadi tuan-tuan tak rugilah kat situ. Sebab kelas kita banyak, jadi kita minta tuan-tuan pergi masuk ke kelas yang pelajaran yang ketiga supaya tuan-tuan boleh belajar pelajaran yang tertinggal tu. Gitu. Kalau kelas ganti percuma. Okey, boleh. Kelas pengajar intake. Okey, insya-Allah kita akan mulakan kelas, kita akan buka kelas kita iaitu intake pada bulan Disember. Tetapi sebenarnya bergantung kepada pendaftaran. Sebab sekarang ni masih belum ada lagi pendaftaran. Sebab tu kita buat taklimat dulu. So untuk kelas kita yang Disember ni, kita punya pelajar kita ambil lebih kurang dalam 15 orang ataupun 13 orang gitu. Sebab kelas kita tu kita jarak. Jadi cukup 15 ataupun 13 orang kita akan mula kelas lah. Jadi kalau cukup minggu depan kita, tapi setakat ni saya rasa mungkin tidak minggu depan. Mungkin antara Disember ni lah, saya akan maklumkan semula, bergantung pada penyertaan. Tapi kelas kita akan buat pada setiap hari Sabtu pagi jam 9 hingga 10.30 pagi secara bersemuka. Maknanya kena datang center, kena datang kelas. Sebab kelas asas ni memang kita kena belajar di kelas supaya lebih mudah ustaz fokus dan beri perhatian kepada para pelajar. Okey. Tapi jangan risau, kita akan buat secara ikut SOP lah. Okey. So Sabtu 9 hingga 10.30 pagi. Okey. Baik. Kalau ikutkan kita mula minggu depan, tapi bergantung kepada penyertaan pelajar lah. Kalau seorang dua orang baru daftar, saya tak buka lah, takut nanti tak ramai kan. Okey. Baik. Tapi kelas kita setiap hari Sabtu 9 hingga 10 pagi, iaitu 1 jam 30 minit. Okey, itu yuran. Yuran pendaftaran macam saya ada beritahu sebenarnya dekat dalam WhatsApp ni kalau tuan-puan tanya. Yuran pendaftaran RM100, ini bayar sekali saja. So apakah dia punya itemnya? Yuran pendaftaran RM50. Kemudian kita bagi buku, modul, fail, sijil dan fail, alatan belajar serta sijil penyertaan kelas. Okay, bayar sekali untuk pendaftaran RM100 sahaja. Kemudian RM100 itu tuan-tuan bayar yuran pendaftaran RM50. Kemudian RM50 lagi itu adalah alatan belajar, buku dan sebagainya lah. Kita akan bagi dengan tuan-tuan bayar pendaftaran. Okey. Baik, pakej pembayaran yuran 2021. Okey, untuk yuran kita ada 3 pakej, 3 kaedah pembayaran. Okey, oleh kerana untuk kelas yang asas ni tempoh je 6 bulan ataupun 24 sesi. So, kita ada pertama pakej bayaran bulanan, iaitu tuan-tuan bayar pendaftaran 100, lepas tu bayar setiap bulan 100. So, bulan pertama 100, bulan kedua 100, bulan ketiga 100. So, yuran bulanan ni adalah RM100 untuk pembayaran yuran bulanan. Ini pakej yang pertama. Untuk pakej yang kedua, kalau tuan-tuan bayar 2 kali, contohnya bayar asas, bayar 3 bulan, 3 bulan. So, kalau tuan-tuan bayar 3 bulan, 3 bulan,
Untuk perempuan hanya bayar 260 sahaja untuk 3 bulan. Betul 3 bulan lagi bayar 260. So jimat dekat situ RM40, RM80. Situ RM80. Sebab kita ada diskaun kalau perempuan bayar separuh-separuh. Okey, ini untuk bayaran yang package kedua lah. Package yang ketiga untuk bayaran penuh, tuan-tuan perempuan boleh bayar secara lamsam, maknanya 6 bulan bayar 500 sahaja, iaitu diskaun RM100. Maksudnya tuan-tuan perempuan ada percuma 1 bulan. Percuma satu bulan yuran, alhamdulillah. Kalau tuan bayar penuh lah. Okey. Okey, itu dia punya. Kalau nak bayar bulanan boleh 100 bulan, bayar 2 kali iaitu 260 ataupun 500 untuk bayar sekali selama 6 bulan. Okey, ini package bayar bulanan dia lah. Bayaran dia. Okey. Kemudian kalau tuan perempuan apa kelebihan dia kalau tuan perempuan bayar secara package tadi? Okay. Yang pertama, bulanan tuan perempuan tidak ada diskaun lah. Tapi kelas ganti akan diberikan seperti biasa. Cumanya kalau package kedua dan ketiga, untuk yang bayar 2 kali atau bayar sekali saja tu, tuan perempuan akan dapat percuma kelas asas ulangan untuk yang package 2 selama 3 bulan atau package 3 ulangan selama 6 bulan. Maksudnya apa? Tuan perempuan, kata tuan perempuan boleh buat pengulangan kelas secara percuma selama 3 bulan untuk yang package kedua. Kalau package ketiga, boleh buat pengulangan kelas secara percuma selama 6 bulan. Maknanya contohlah tuan perempuan dah habis belajar 6 bulan asas, tuan perempuan rasa macam belum yakin lagi, so boleh ulang balik kelas selama 6 bulan secara percuma. Okay, itu bonus lah kalau tuan perempuan dapat jika ambil package yang ketiga. Kedua, 3 bulan saja untuk kelas ulangan. Okey, seterusnya ini kelas ulangan kita ada. Okey. Kemudian kita ada package pembelajaran keluarga. Ini hanya untuk mereka yang daftar untuk yuran bulanan sahajalah. Iaitu kalau daftar secara berkeluarga, maksudnya bawa suami, isteri, anak, adik-beradik ke, saudara ke sebagainya. So boleh dapat 10% diskaun yuran. Maknanya bayar 100 hanya bayar 90 sahaja. Okey, untuk kalau daftar 3 orang, saya dengan anak saya 2 orang contoh, 3 orang betul 300 bulanannya, tapi dia hanya bayar 270 sahaja. Ini untuk yang ambil package yuran bulanan sahaja. Okey. Boleh Dan yang terakhir kat sini, tahniah untuk tuan perempuan yang hadir pada sesi preview pada pagi ini. Ustaz akan bagi voucher yuran RM50 secara percuma. Boleh digunakan untuk bayar yuran. Maknanya kalau tuan perempuan nak bayar yuran nanti, bagi voucher yuran ni, tuan perempuan akan tolak RM50, dapat diskaun RM50 yuran. So voucher yuran ni boleh guna bila-bila selama 6 bulan. Kalau tuan nak guna, contohnya lah, kalau tuan perempuan ambil package secara bulanan kan, sebulan ni bayar 100, bulan depan bayar 100, bulan depan lagi nak guna voucher ni, boleh guna. So bayar 50 sahaja. So untuk yang hadir pada sesi preview pada pagi ini, saya bagi secara percuma kepada anda. Alhamdulillah. Okey, itu sahaja sekarang tahniah pada semua yang mengikuti sesi pada pagi ini. Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, kita berhenti dulu. Untuk pendaftaran, kalau yang berminat, nanti Ustaz akan bagi 1 borang. Cuma Ustaz tak pasti siapa yang akan dia, cuma boleh PM Ustaz. Nanti Ustaz akan bagi maklumat detail dia, PM Ustaz. So Ustaz akan minta isi sedikit borang. Lepas tu buat pembayaran pendaftaran. Okay, daftar dulu. Yuran bulanan boleh bayar bila dah masuk kelas nanti. Supaya Ustaz nak reserve tempat. Bila contoh kalau kelas kita mula Disember, nanti dah start kelas baru bayar yuran bulan pertama. Ataupun contoh kalau mula Januari ke, so kita akan mula bayar pada bulan Januari nanti. Itu yuran bulanan. So bayar pendaftaran dahulu. Okay, bayar pendaftaran untuk reserve tempat lah, ataupun untuk daftarkan di kelas sahaja. InsyaAllah nanti kelas kita akan mula, nanti saya akan maklumkan dalam grup tarikh mula kelas. Ataupun kalau tak nak daftar
secara macam ni, boleh datang kat center pun boleh, tak ada masalah. So center memang kita buka daripada Isnin sampai hari Sabtu. Maklumkan dulu kena datang supaya Ustaz boleh standby untuk pendaftaran. Bagi tahu kelas, bagi tahu nak datang bila, lepas tu nanti kita akan standby dengan yalah borang, buku dan sebagainya untuk tuan-tuan perempuan datanglah mendaftar. Baik, ada soalan tak nak tanya untuk tuan perempuan yang hadir pada pagi ini? Setakat ni tiada Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih atas penerangan. Okey. Kalau tak ada apa-apa, kita berhenti dulu setakat tu, insya-Allah. Apa-apa boleh PM Ustaz ataupun tanya ke dalam grup, ataupun rasanya setiap orang ada nombor Ustaz yang Ustaz PM tu. Dia boleh mesej saya balik, Ustaz saya nak daftar. Ustaz akan beritahu cara nak mendaftar. Lepas tu nanti buat pembayaran pendaftaran, lepas tu baru kita Ustaz akan maklumkan dalam kelas. Bilakah kelas kita akan mula, insya-Allah. Atau kalau nak datang ke center pun boleh, maklumkan bila nak datang ke Ustaz, kita akan standby dengan bahan buku dan sebagainya lah untuk pendaftaran, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua yang mengikuti sesi pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak, insya-Allah. Moga-moga ada manfaat untuk sesi pada pagi ini. Untuk sesi untuk yang kalau terlepas ke apa, Ustaz akan hantar rakaman sesi kelas pagi ini, sesi talim ini dalam grup, kita boleh tengok balik insya-Allah. Okey, terima kasih semua yang join pada pagi ini. Saya nampak tu Encik Shani Mandu, Encik Wan Syaiful dan Encik Hairun Anwar Abdullah. Insya-Allah terjumpa dalam kelas nanti, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah, apa yang salah Ustaz sendiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama.